Ada salah seorang kawan dia yang tiba-tiba cakap macam ni. Ada salah seorang kawan dia yang tiba-tiba cakap macam ni. Hello, hi and welcome back to my channel. So, untuk video kali ni, I akan continue cerita kisah seram CN Part 2. Kalau korang nak tengok yang Part 1 punya, korang boleh klik yang ni, and korang boleh continue tengok yang Part 1 and continue tengok Part 2. So, before korang tengok video ni sampai habis, please jangan lupa tekan like and button subscribe dulu, okay? Kisah seram yang pertama ni terjadi waktu N ni merupakan seorang guru. Dia kata waktu ni dia seorang guru yang mengajar dekat sekolah berasrama dekat belah utara. And dia kata dia ni merupakan guru sains. Okay, so pada waktu sekolah ni lah dia kata esok tu dia ada nak buat eksperimen untuk dia mengajarlah anak-anak murid dia. Tapi dia cakap dekat anak murid dia, korang nak buat esok ke ataupun hari lain? And murid dia cakap, tak apalah cikgu, kita proceed esok. Sebab dia orang ni memang excited kalau buat eksperimen. And cikgu N ni kata, okay, tak apalah, kalau macam tu malam ni waktu korang habis prep, korang datang dekat makmal sains. Okay, dekat sekolah ni ada 2 makmal sains tau. 2 bangunan dekat bangunan lama, and 2 lagi makmal sains ni dekat bangunan baru. And apa yang diceritakan cikgu N ni, dia kata yang makmal lama ni dia dengan seorang lagi guru je yang selalu guna. Sebab dia kata dia malas nak berebut dengan cikgu-cikgu sains lain, cikgu fizik semua untuk guna yang belah bangunan baru ni. Okay, bila dia cakap macam tu dekat anak murid dia, and dia ada pesan, dia, anak murid dia tu kena datang dekat makmal sains waktu prep tu dalam pukul 9 ke pukul 10 macam tu. Tapi pastikan dia nampak yang makmal sains tu lampu dia dah terbuka. Kiranya kalau lampu tu dah terbuka, cikgu N tu dah ada dalam makmal tu, and diorang boleh lah terus pergi dekat makmal. And anak murid dia kata, okay, tak apalah cikgu, kalau kami nampak lampu terbuka, kami terus pergilah. Okay, time tu dah malam. Cikgu N ni kan dekat rumah. Tiba-tiba dia tengok time tu dah pukul 9 malam. Lepas tu mak cikgu N ni cakap lah, Angah kata malam ni nak pergi sekolah bagi bahan-bahan eksperimen dekat anak murid kan. Lepas tu cikgu N ni kata, tak jadilah mak, sebab tak larat sangat ni. Sebab malam tu cikgu N ni demam pula tiba-tiba. And then mak dia kata, okay, tak apalah kan, kau rehat lah, esok kan boleh je nak bagi juga kan. Sebabnya cikgu N ni kata dia nak kena bagi awal. Sebabnya eksperimen tu kalau boleh kena 12 jam dan ke atas. Kiranya diorang ni boleh lah juga buat bahan eksperimen tu dekat dalam dom diorang. Kalau macam kurang daripada 12 jam, takut eksperimen tu gagal. Okay, so yang mak cik ni cakap, tak apalah, kau rehat, esok pergilah sekolah macam biasa, and jelaskan dekat anak murid dia. Esok dia pun pergilah sekolah. Tapi waktu dia pergi sekolah tu, dia cakap dia rasa macam kesian lah dekat anak murid dia. Sebab anak murid dia memang dah excited dah nak buat eksperimen yang dia nak jalankan tu. Tiba-tiba waktu dia berjalan masuk kawasan sekolah tu nak pergi ke bilik guru, tiba-tiba dia tengok ada 2 ke 3 orang anak murid dia macam tengah terkejar-kejar dia. Cakap, cikgu, bestnya eksperimen dah nak siap. Dia kata macam tu. Dan cikgu ni pelik lah. Macam mana eksperimen awak dah siap, sedangkan saya tak bagilah bahan-bahan untuk buat eksperimen, dia kata. And then anak murid kata, cikgu janganlah bergurau, malam tadi cikgu yang bagi dekat kita orang. Dia kata macam tu. Dan cikgu ni pelik. Tak, dia menafikan juga benda tu. Dia kata, tak, malam tadi cikgu demam, dan cikgu tak datang sekolah pun. Lepas tu anak murid dia still tak percaya. Bila dia masuk kelas waktu sains ni, dia cakap lagi ke anak murid dia. Tapi semua anak murid dia tak percaya. Sebab dia kata dia memang nampak cikgu N malam tadi waktu prep tu.
Lepas tu cikgu N tu dia macam nak juga kepastian bagi anak murid dia percaya. Dia call mak dia. Dia kata, hello mak, malam tadi Angah tak datang sekolah kan? Lepas tu mak dia cakap, malam tadi kau kan demam, macam mana nak datang sekolah? And then muka anak murid dia tu memang sangat-sangat berubah. Dia kata dia terkejut dengan pengakuan mak cikgu N tu. Lepas tu salah seorang murid dia macam, korang perasan tak malam tadi cikgu N lain macam, dia macam tu. Lepas tu dia ceritalah. Dia kata anak murid dia tu cerita, malam tadi dia nampak dalam pukul 10 malam lampu bilik Mak Masain bangunan lama tu terbuka. And then dia macam, okey tak apalah, cikgu N dah ada, jom kita pergi kan. Dalam 4 ke 5 orang pelajar perempuan pergilah. Waktu dia pergi tu, dia nampak dekat tingkap macam ada bayang-bayang. So dia ingat cikgu N lah. And then cakap, Assalamualaikum cikgu. Macam tu kan, dia buka pintu. Tapi dia kata cikgu N ni tak balas, diam je. Tiba-tiba cikgu N ni bagi satu dulang. Dulang tu ada macam instruction lah, dia orang nak buat eksperimen tu macam mana. And also dia punya barang bahan eksperimen tu. Dia terus bagi dulang tu dekat 4 orang anak murid ni lah, sebab ikut by group kan. Tapi dia kata cikgu N tak cakap apa-apa pun, sebab selalunya cikgu N ni kalau dia bagi bahan-bahan eksperimen, dia mesti akan macam, okey, kamu make sure buat macam ni, macam ni, macam ni. Kiranya dia akan bagi penerangan. Dia akan explain dulu ke anak murid dia sebelum dia bagi benda-benda yang bahan-bahan untuk buat eksperimen tu. And then anak murid dia ni macam pelik lah, kenapa cikgu N macam tu? Dah lah salam tak jawab, dia bagi dulang macam tu je. And terus dia macam, anak murid terus lah macam keluar daripada Mak Masain tu kan. Lepas tu cikgu N tu macam pelik, siapa yang menyerupai dia? And dia memanglah ada dengar juga cerita yang cakap Mak Mal tu memang agak berhantu. And memang dah lama lah tak guna makmal tu, sebab yang guna pun dia dengan seorang cikgu lagi je. Yang cikgu-cikgu yang lain memang tak akan guna bangunan yang dekat makmal lama ni. Diorang akan proceed untuk guna dekat bangunan makmal yang baru. Dia kata even kejadian tu jadi dekat dia, kira dekat anak-anak murid dia, dia still lagi guna makmal tu. And sampailah 2 ke 3 tahun lepas tu dia pindah ke Shah Alam. Dia dapat bertukar lah, daripada utara dia dapat tukar ke belah Shah Alam. Kisah yang kedua ni pula bukan terjadi dekat Cik Endah. And kisah ni terjadi dekat seorang murid yang bersekolah dekat Sentul. And kejadian ni dia kata berlaku waktu dia zaman sekolah lah, sebab sekarang dia dah berusia 20 tahun. Okey, nama dia kita tak boleh bagi tahulah siapa. Cuma kita kata seorang budak perempuan, macam remaja perempuan macam tu lah. Okay. Apa yang diceritakan oleh budak ni sendiri, okay, dia kata yang waktu tu dia bersekolah dalam dia form 4, form 5 macam tu lah, dalam lingkungan 16 ke 17 tahun. Time tu dia kata dia ni memang kiranya dia selalulah ikut persembahan tarian, muzik. And time tu dia kata dekat sekolah dia ada 2 buah bilik, yang bilik muzik, satu bilik gamelan and satu lagi bilik cak lempong. Okay, bilik gamelan ni dia terletak dekat tingkat bawah sekali, and bilik cak lempong ni terletak dekat tingkat atas. Okay, dia cakap yang kebanyakan pelajar lah akan guna bilik gamelan ni, sebab bilik gamelan ni senang sebab dia bawah sekali, and bilik tu sejuk sebab ada aircon. Okay, waktu tu dia kata diorang ni ada macam nak kena buat persembahan lah untuk kenduri anak saudara cikgu dia. Okay, time tu hari Sabtu diorang pun berlatih dekat bilik gamelan. Time tu lepas maghrib diorang berlatih pukul 8 ke pukul 10 malam, macam tu 2 jam lah. And then dia kata lepas dah habis berlatih tu, diorang ni mestilah kalau buat persembahan mesti kita nak pakai siap cantik, betul tak? Kita nak pakailah baju tradisi dia. So baju-baju ni terletak dekat bilik cak lempong, iaitu dekat tingkat atas tu. Time tu dah pukul 10 lebih macam tu, diorang baru nak naik. Diorang macam takut lah, sebab dia kata dia memang tak tahu apa-apa pun pasal bilik cak lempong tu. Tapi dia terdengar kawan-kawan dia adalah cerita kata bilik tu agak berpenghuni macam tu. And then waktu dah diorang naik tu, dia kata waktu dia naik tangga tu dia rasa macam tak sedap, macam rasa something lah macam tu. Dia kata macam dia ada rasa macam ada orang tengok dia untuk dia naik tangga tu. Kiranya dia macam takut lah. Dalam imajinasi dia, dia takut kalau tiba-tiba waktu dia dah lepas tangga tu, benda tu betul-betul berhadapan dengan muka dia, kita tu.
Okay, tapi Alhamdulillah lah tak ada apa-apa lagi terjadi waktu dia dah naik tangga tu. Okay, bila dah masuk bilik Cak Lempong tu, dia tak tahu Suis kat mana. Dia kata nasib baik ada seorang kawan dia memang dah tahu Suis kat mana. So, diorang terus buka lampu. Waktu dalam tu, diorang tak terus ambil tahu baju tu. Diorang macam kena kira dulu. Okay, orang ni pakai saiz apa. So, diorang kena anggarkan. Time tu dia kata semua senyap dalam tu. Tapi dia rasa macam nak memecahkan keheningan malam tu. Dia pun mainlah. Dia mainlah Cak Lempong tu. Okay. Waktu tu, ada salah seorang kawan dia yang tiba-tiba cakap macam ni. Korang dah dengar tak cerita pasal bilik ni? Dia kata. Lepas tu, dia pun macam excited lah. Sebab dia kata dia memang tak pernah kena kacau, tak pernah kena ganggu pun. Dan dia rasa benda tu satu macam... Dia nak tahulah. Dia macam nak tahu sangat apa yang terjadi kat bilik tu. Kenapa ramai sangat cakap bilik tu agak berpenghuni. Okay, lepas tu kawan dia cakap lah. Kalau kau nak tahu, cuba kau tengok dekat atas almari tu. And then dia pun tengok. Dia kata, kenapa? Dekat dalam bilik ni, ada macam ada satu patung yang berhantu. And dia kata, mana? Tak nampak pun. Dia kata. Lepas tu kawan dia kata, cuba kau tengok dekat atas almari tu. And bila dia pusing, dia kata dia nampak macam satu anak patung yang macam berbentuk macam arnab macam tu. Tapi dia kata waktu dia tengok tu, dia tak rasa apa-apa sebab dia rasa patung tu biasa-biasa je. Lepas tu kawan dia kata patung tu sebenarnya berhantu. Ramai sangat yang bikin kacau dengan patung tu. And then dia macam, oh tak apalah kan. Sebab dia rasa macam benda tu biasa je kan. Sebab dia kan tak percaya benda-benda makhluk halus ni. And then nak dekat pukul 12 malam dah. And diorang pun dah selesai macam agihkan pakaian exercise untuk semua peserta tu, kiranya yang nak buat persembahan tu. Lepas tu dia pun balik lah. Mak ayah dia ambil semua, dia balik rumah. Dia cakap time tu dia terus tidur tau. Sebab dia dah penat sangat. Time tu dah nak dekat pukul 1. Esok tu nak pergi sekolah dia kata. Sebab dia nak berlatih lagi. And then kau nak tahu tak, bila dia tidur dalam keadaan nyenyak tu, dia terjaga tentu. Dan sebelum dia terjaga tu, dia bermimpi dia dikejar oleh macam patung yang berbentuk arnab. Kiranya patung yang dia tengok dekat bilik Cak Lempong tu. Time tu dia terus terjaga. And dia rasa dekat lengan dia macam sakit lah. Macam kenapa sakit lengan aku? And bila dia tengok, dia nampak 3 macam bintik 3 macam bekas lebam macam tu, macam digigit oleh gigi arnab tu. And dia macam, dia rasa macam tangan dia berat. And dia rasa sakit sangat time tu. Dia dalam hati dia cakap macam ni, ada yang mengikut aku balik ke? Time tu kan dah tengah malam. Dia pun balik rumah tak mandi kan. Sepatutnya kita mandilah, bersihkan diri dulu baru tidur. Dan tentu dia kata itulah pengalaman first and last yang terjadi, yang amat dia tak boleh lupa lah. Sebab dia kata dia memang tak pernah alami kisah seram macam ni. And dia kata mujur lah lepas tu tak ada dah gangguan tu. And cukuplah malam tu je dia kata. Okay, so I rasa tu je video untuk kali ni. Kalau korang nak cerita kisah seram yang lain, korang boleh komen down below. And jangan lupa tekan button like and subscribe and stay tuned on my next video.